Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan apa khabar semua. Terima kasih pada yang masuk kelas pada malam ni dan kehadiran agak kurang memberangsangkan seperti kelas-kelas sebelum ni lah. Tak apalah. Sebab kelas pun kita buat kerap. So bagi yang baru join, aku nak inform bahawa kita dah start buat kelas mingguan. Seminggu ada 3 kelas. 2 kelas hacking, 1 kelas coding. So macam sekarang malam Khamis malam Jumaat kita ada buat kelas untuk hacking, public punya. Kemudian hari Sabtu malam kita ada buat kelas coding. Hari Selasa malam kita ada buat kelas hacking yang agak hardcore sikit lah. Hardcore maksudnya kita buat kelas private. Tak ada sound ke? Boleh dengar tak? Check, check. So monyet hijau tu ada masalah. Okay. So kelas macam aku cakap tadi, uh, ada 3 kali seminggu. So 1 kelas berbayar private punya dan 2 kelas free. Kelas free tu ada kelas hacking macam hari ni dengan Sabtu malam kelas coding. So kelas berbayar, kelas private tu, kelas tu cuma berbayar cuma dalam RM30 je sebulan. Semalam baru kita lepas kelas untuk private. Kelas pertama lah ni, Fruit Printing in Social Engineering. So kelas yang ni dia agak hardcore dan topik dia agak sensitif lah. So siapa yang nak masuk nanti boleh boleh PM aku lah kalau kata nak join kelas yang private-nya. So kelas public ni kita akan mula dengan introduction to food printing. So food printing ni adalah satu teknik ataupun satu cara yang biasa hacker ataupun pentester ke nak panggil apa panggil lah. So aku biasa guna perkataan hacker yang biasa hacker pakai untuk dapatkan maklumat. So maklumat ni dia taklah orang kata apa, terkhusus kepada maklumat server sahaja. Sometimes hacker ni diorang ada juga yang bekerja untuk dapatkan maklumat peribadi orang pun ada juga. So bermacam-macam jenis hacker lah. Tapi cuma malam ni untuk asas kita akan lebih tengok pada server punya setup. So jom kita tengok. So footprinting ada dua jenis ataupun ada dua cara untuk kita performkan satu footprinting punya proses ni. Pertama adalah pasif dan kedua adalah aktif. So biasanya kalau pasif adalah general information yang mana yang kita boleh dapat secara online. Maksudnya tak perlu skill yang tinggi untuk kita buat scan footprinting ni. Kemudian kita tak guna tools yang banyak dan kita kalau kata nak buat dengan server dia indirect tau. Kita tak direct terus kepada server secara directly. Kebiasaannya lah. Okay. Tapi kalau kata untuk yang aktif punya, so information yang kita akan korek adalah information yang agak lebih sensitif. Okay, maklumat yang agak lebih sensitif. Contoh kalau macam server, kita buat scan port dia, kita buat scan dia punya vulnerability assessment dia. Yang tu yang lebih sensitif lah. Okay, so footprinting ni, dia selalu terkait dengan fingerprint. So kadang orang keliru, apa beza footprinting dengan fingerprinting. So actually footprinting ni maklumat yang lebih umum. Kalau kata fingerprinting tu dia lebih identification. So dalam footprinting ni kebanyakan maklumat kita boleh dapatkan dengan cara global lah, secara umum. Tak perlu skill yang tinggi. Tak perlu sangat lah, tak perlu sangat. Dan kalau kata kita buat active scan untuk footprinting, dia akan direct dengan server ataupun target. Okay, jom kita tengok contoh dia. So contoh, kalau untuk passive, kita dapatkan IP address, nak dapatkan domain who is, nak dapatkan web history dia, kita dapatkan DNS information dia, kita dapatkan maklumat dekat social media. So social media ni ada dua lah, sama ada maklumat secara pasif ataupun secara aktif. Dua-dua boleh tercapai. So kalau kata dari segi aktif pula, kita buat phishing attack, kita buat DNS inam, net discover. So yang ni semua aku akan tunjuk contoh kejap lagi, sebelum sedikit. So gabungan kepada aktif dengan pasif inilah yang baru, OSINT ni. OSINT ni kira baru jugalah. Dia bukan tools yang dikeluarkan oleh OSINT ni dia campur sekali, sama ada pasif ataupun aktif. Dua-dua dia ada. Okay, so jom kita tengok jap apa benda yang kita nak buat dalam footprinting.
Okey, dekat sini aku ada satu kali Linux. Kita tengok jap. Okay. So, pertama sekali dalam bila kita nak hack satu orang kata apa, satu application ataupun satu server, biasanya kita nak dapatkan IP address dia dulu. So contoh, let's say aku nak hack satu server, nama dia myopex.info. So ini adalah website kita lah, website myopex. So kalau kita buka dekat sini myopex.info. So kalau macam kita ada scammer punya website ke apa ke kan, so kita nak hack, sebelum hack kita nak kena buat information gathering. So kita akan buka website dia dulu. So basically apa yang terpapar dekat website dia tu dikira pasif lah, maklumat pasif. So boleh view page source, tengok dia punya coding sedikit daripada dia punya website. Ini basic lah. So maklumat yang dapat daripada web browser ni adalah maklumat pasif. So apa yang kita nak buat seterusnya? Step seterusnya kita dapatkan IP address dia, simple je. Boleh terus pakai ping. So ping ni ada banyak kegunaan lah. Antara kegunaan ping ni adalah pertama untuk tahu sama ada server tu up ke tak, satu. Yang kedua kita nak perform DDoS attack. Kalau klasik punya lah, yang sekarang dah tak boleh lah pakai ping, kena pakai tools yang lain. Dan yang ketiga kita nak tengok dia punya IP address. So ping myopex.info. So dari sini kita tahu dia punya IP address. Okay, so IP address ni yang biasa kita gunakan untuk kita perform apa-apa hack lah. Cuma yang maklumat ni bukan semua boleh hack berdasarkan apa kita ping. Jangan fikir apa yang kita ping semuanya kita boleh hack tu, tak semestinya lah. Ada certain yang boleh digodam, ada certain yang tidak boleh digodam. Okay, so kita dah dapat dia punya maklumat IP. Sekarang macam mana nak dapatkan maklumat domain? So biasa maklumat domain kita pakai whois.com. Kalau kata domain tu domain ni dia ada banyak kategori. Ada yang kita panggil top level domain, TLD, ataupun CTLD, country top level domain. So biasanya kalau country base, kena cari website daripada country base sendiri. Kalau macam myopex.info, dia bukan country base. So kita boleh cari guna whois.com. So dari sini aku boleh tulis kat atas sini whois. So dekat sini supposedly dia tunjuklah maklumat, cuma disebabkan aku punya domain ni aku dah tutup, aku dah hide kan guna privacy punya service. So kita tak boleh tengok lah. Kalau ikutkan, kalau kata domain tu memang tidak ditutup maklumatnya, maka kita boleh tengok dia punya phone number, nama orang yang berdaftar, apa organisasi apa yang berdaftar dan seterusnya. Aku cuba domain lain domain aku juga donaldcepak.com. See, daripada sini dapat nama aku. Sebab yang ni domain yang tidak diprivasikan. So kalau kata domain tu tidak diprivasikan, maka kita dapatlah dia punya nama owner dia, ada nombor telefon tak. Tak ada, maklumat lain telah di-redacted, maksudnya telah diprivasikan lah. Tak ada. So kalau kata ada terbuka maklumat yang ataupun tidak diprivasikan, so kita boleh nampak maklumat dia. Macam mana pula kalau domain tu .com.my? Contoh jom kita cuba satu domain .com.my apa mungkin boleh ni kot. Okay, so kalau daripada .com.my tak dapat lah dekat whois, sebab yang ni global punya. .com.my dia adalah country base punya, country CTLD, country top level domain. So kita boleh cari melalui Mynic. So pergi dekat website Mynic. Mynic ni kira provider lah, ataupun yang orang tukang organisasi yang tolong uruskan maklumat record .my. So pergi dekat service whois. So dari sini boleh masukkan nama domain dan kita buat search.
So kat sini kita dapatlah sedikit sebanyak informasi macam bila tarikh dia tamat, bila tarikh dia start, kemudian kita tahu siapa registrar, maksudnya company yang tukang registerkan kita punya domain ni. Sebab domain ni biasa dia tak boleh direct dengan Mainik. Dia akan ada satu company yang uruskan domain name tu, baru kita kena beli dengan company tu. So company tu adalah Kinetic Solutions. So apa kepentingan maklumat yang macam ni sebenarnya kan? Macam maklumat yang tadi kita ada nama, so kita tahulah yang ni maklumat owner, so kita boleh buat scam kat dia ke, boleh perform phishing attack ke. Tapi kalau macam maklumat registrar ni, apa kepentingan dia? So maklumat macam ni biasanya untuk buat phishing attack, untuk teruskan dengan aktif punya tadi yang cara ni kita buat pasif, kemudian kita nak proceed kepada aktif punya scan. So active scan ni kita boleh melibatkan phishing attack lah. So nanti kita mungkin boleh call, cakap kita daripada Kinetic Solution, yang domain awak dah nak mati, so mungkin awak dah boleh proceed untuk bla 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 dan seterusnya. Okay. So ini adalah who is information. Okay. So yang ni pun dikategorikan sebagai dikategorikan sebagai passive scan. Kemudian kita ada web history, yang ni pun antara tools yang agak penting kalau betul-betul kita nak buat pentest. Web history archive. Kalau kita betul nak buat satu pentest dan kita punya klien tu kita tak tahu dia punya sejarah website dia, maksudnya perkembangan website dia tu macam mana, kita tak tahu. Ataupun mungkin dulu dia ada terdedahkan maklumat yang sensitif yang sekarang tak ada. Contoh macam maklumat kaki tangan dia. Kadang-kadang kan kalau website, kalau tim dia masih kecil, diorang akan lebih suka promote dia punya tim. So mungkin dia akan letaklah nama-nama ketua tim leader dia ke dan sebagainya. Slow pula website dia ni, agak slow sikit. Aku buka dekat sini. Ni dia. So inilah web archive. So basically boleh cari je apa-apa URL, and then dia akan bagi bentuk tarikh tau. Sekejap aku tunjuk satu Aku tunjuk satu website. Website dia memang agak slow. Aku rasa mungkin sebab dia punya maklumat pun banyak dalam ni. Okay, nampak ni. Kat atas ni dia punya kalender tau. Atas ni dia punya kalender. So dekat sini boleh pilih tarikh bila ni, aku bulatkan sini. So kat sini ada boleh pilih tarikh, tahun, bulan. Kemudian kat sini kita boleh tengoklah perkembangan dia, boleh drag. Boleh klik, drag pula. Boleh klik. So nanti dia akan bawa kita ke website yang pada versi tu, pada versi tahun tu. Macam tu. Agak slow sikit. So biasa kalau nak buat pentest, kita kan buatlah benda ni, maklumat macam ni. Ni kira orang kata basic step lah, baby step dia. Tapi kalau kata orang yang dah pro, diorang boleh skip je benda-benda macam ni, diorang boleh skip. Terutama kalau kata kita buat pentest pada klien yang well known. Contoh macam Maybank minta kita buat pentest, ataupun red team dekat dia punya tempat. So dia punya website tu dah well known, kita dah ada tahu maklumat sedikit sebanyak dekat website dia. So mungkin maklumat macam ni kita boleh skip lah, mungkin. Okay, mungkin. Okay, kemudian kita boleh buat DNS scan. Korang kan ingat ada banyak tadi aku tunjuk. Ada satu yang ambil IP address, kemudian domain who is, kemudian kita ada web history yang aku baru tunjuk tadi. So sekarang kita nak masuk dalam DNS. So DNS ni ada dua scan, satu yang pasif, satu yang aktif. So yang pasif ni adalah DNS scan yang informasi yang boleh guna website. Contoh macam Into DNS. Aku biasa guna Into DNS lah, intodns.com. So let's say aku masukkan satu domain dash intelligent. Yang ni bukan hacking yang ni dia lebih kepada information gathering. So ini pun boleh dikategorikan sebagai passive scan. Okay, dekat sini kita nampak dia punya IP address,
Kita scroll bawah lagi, nanti dia akan tunjuk MX record dia untuk email, so dia punya PTR dan sebagainya. So yang ni dia tak listkan semua subdomain sebab tools macam Into DNS ni adalah biasanya public guna ataupun public server guna untuk dapatkan kita punya domain ataupun server punya verification. Contoh biasa yang server guna macam MX untuk check email, SOA pun sama digunakan untuk check email. So bila kita hantar satu email pada satu server yang lain tu nak dapatkan record tentang kita, tentang server kita melalui DNS information yang macam ni lah, basic dia. Okay. So yang ni dikategori sebagai passive scan. So kita akan tengok macam mana kita nak perform active scan pula. So kalau kata tengok dekat Kali Linux, kita ada dekat bahagian information gathering ni ada banyak tools. Okay, jadi aku akan cerita sikit-sikit tentang tools-tools yang ada kat sini. Kemudian untuk DNS tadi kita buat untuk passive, sekarang kita buat untuk aktif. So boleh pakai DNS Enum lah. DNS Enum ni antara toolkit untuk listkan DNS yang paling popular lah, antara yang paling popular. So kegunaan dia biasa je. So DNS Enum, kita masukkan domain name my-intelligent. Nampak tak besarkan sikit. .com. So daripada sini kita boleh tengok maklumatnya dia dapat, maklumat yang sama dekat Into DNS tadi, dan dia akan listkan subdomain pakai brute force lah. Maksudnya dia ada satu list nama dia dns.txt dan dia akan try satu-satu subdomain. So dia akan keluarkanlah subdomain yang available untuk kita punya domain, dan benda ni memang ambil masa agak lama. Okay. So kalau kata korang nak betul-betul try, korang boleh cuba dekat apa-apa domain pun tak kisah. Sebab yang ni bukan kategori hacking Ini bukan kategori hacking. So mungkin korang boleh cuba dekat website-website. Aku nak suggest pun takut nanti kan jadi lain pula kan. Tapi boleh lah dekat MyOPEX punya domain boleh. MyOPEX punya domain boleh. Okay. MyOPEX.info tu boleh. Memang aku buat untuk di scan. Okay, so kemudian kita nak tengok okay, so untuk footprinting ni kita tak banyak cari masalah tau. Kita tak macam fingerprint ni dia lebih mendalam. Mungkin minggu depan kita boleh buat kelas untuk fingerprint. Dia lebih mendalam dan dia lebih identifykan servis apa yang run. Basically pakai Nmap lah. Mungkin kejap lagi pun kita boleh tengok sekejap. Okay, contoh. Okay, ini antara record yang keluar daripada kita punya DNS Enum, ftp.my-intelligent.com, mail.my-intelligent.com. So yang ni adalah tu dia senaraikan. Nampak ni? So inilah kegunaan DNS Enum. Dia senaraikan ataupun dia teka lah, senang kata dia teka apakah subdomain yang ada dekat dalam server ataupun dekat domain my-intelligent.com ni. Okay, aku stop dulu. Okay. So untuk dalam Kali Linux, kita memang ada banyak tools yang boleh digunakan untuk perform footprinting dengan fingerprint ni. Cuma yang baru ni untuk Kali Linux, dia orang satukan footprinting dengan fingerprinting disatukan. Kalau tengok dekat sini ada banyak information yang sensitif dengan non-sensitif. So dia campurlah footprinting dengan fingerprinting. Tapi tak kisah pun. So korang boleh cuba satu-satulah. Yang ni boleh kira korang punya homework. Kalau korang rasa korang nak cuba, korang boleh cuba DNS analysis, IDS dengan IPS. So IDS ni intrusion
detection lah. Intrusion detection system. IPS ni adalah intrusion prevention kot. Sistem aku tak ingat. So tapi cuma IDS IPS ni bukan semua server ada lah. Server aku pun tak pakai IDS IPS ni. Biasanya IDS IPS identification ni nak tahu yang server tu ada guna tools untuk detect hacker lah. Macam tu. So intrusion ni kira hacker lah. Maksudnya kalau kata website dia tu dah kena attack banyak kali, so dia akan hantar notification dekat owner pada server tu lah, mengatakan yang server sekarang tengah burn out ke ataupun tengah kena DDoS ke apa. Okay, tapi yang ni aku tak ada benda yang aku boleh test, so tak boleh tengok. Kalau live host identification ni lebih kepada macam ping lah. Kita nak tengok server tu down ke tak down ke. Basically boleh je pakai ping. Contoh ping google.com kan. Ping google.com nak tengok yang server Google ni tengah up ke down. Samalah. Cuma daripada Kali Linux, dia punya live host identification ni lebih banyak. Dia ada hping 3, ada fping, arping. So biasanya yang ni digunakan untuk DDoS lah. DDoS server, DDoS network, local network dan sebagainya. Okay, sini ada network and port scan. Yang ni dah kira fingerprint. Nmap lagi kita tengok Nmap. Kemudian ada OSINT. OSINT ni kalau kata korang install Kali Linux yang full, Maltego ni automatic terinstall lah. Kalau tak ada, yang ni korang kena install sendiri. So Maltego ni software dia berbayar. Community version dia pun tak berapa boleh digunakan sangat pun. Cuma untuk buat caseboard boleh lah. Kalau kata untuk mining data, merasa macam tak berapa cukup. Dia memang suruh bayar lah. Kali ke Parrot? Parrot ke apa? Kali ke Parrot lagi besar? Dia Parrot lebih light tau. Parrot OS dia lebih light. Kalau Kali ni dia agak berat sikit lah. Dan Kali pun dia ada dua version. Satu version large, satu version yang standard ni. Dia panggil version Weekly. So kalau weekly. Kalau version weekly ni dia macam 3GB, 4GB macam tu. Kalau kata large dia 10GB. Tapi kalau Parrot aku rasa macam dalam 3GB lebih je. Lebih light, lebih laju rasa Parrot lah. Tapi tools mungkin tak banyak lah. Nak tools paling banyak pakai Blackout. Tapi macam tak ada guna juga. Okay. So kita tengok Nmap. Okay, kita tengok Nmap dulu. So Nmap ni kegunaan dia untuk buat port scan. Contoh tapi yang ni dah kategori fingerprint lah. Boleh lah kita sneak peek sikit. So Nmap, let's say macam aku ada satu mari kita ping dulu lah. Kita ping myopex.info. Okay, ada IP. So aku boleh Nmap. So basically untuk guna Nmap boleh masukkan terus je IP address ni, dia tak ada masalah. Tanpa ada apa-apa orang kata apa? Option. Cuma kadang-kadang orang suka pakai -o, -pn untuk tengoklah kegunaan apa yang kita nak buat. Tunggu sekejap Okey, satu lagi sebelum terlupa. Biasanya lah kan, contoh macam kalau kata kita tengok satu domain dekat Into DNS ni dan kita scroll maklumat dia. Okey, tengok yang sekarang ni dia pakai NS1 my-intelligence.com. Maksudnya dia guna name server dia sendiri. Maksudnya dia guna DNS server dia sendirilah. So yang ni mungkin kita boleh teruskan step untuk hacking pada dia punya sistem lah. Tapi kalau korang tengok macam myopex.info, dia pakai Cloudflare. So kalau kata korang nampak website pakai Cloudflare, aku rasa macam
boleh skip lah, apa-apa step pun boleh skip lah, sebab Cloudflare ni dia punya security agak kuat. Kita tak boleh DDoS, tak boleh perform XSS, kita tak boleh perform SQL injection, tak boleh perform banyaklah benda yang tak boleh perform dekat sini. Termasuklah kalau buat port scan pun cuma dapat certain port sahaja. Tapi kalau kata buat DNS 6 itu berguna. So biasanya kita buat DNS 6 dulu. Lepas tu dah dapat senarai subdomain, barulah kita buat into DNS punya deep information untuk dapatkan maklumat yang lain. Tengok. Macam sekarang ni kan kita pakai MyOPEX. So cuma hanya beberapa port sahaja yang ditunjuk. Sebenarnya banyak port yang aku buka ni. Dekat server MyOPEX ni ada banyak port. Tapi dia cuma tunjuk port yang terbuka untuk website sahaja. So yang ni maksudnya Cloudflare tu dia dah securekan lah. Dia dah securekan website ni. Okay, so yang ni basic lah kegunaan map. So nanti kalau kata minggu depan ada kelas lagi, kita buat kelas untuk fingerprinting pula. So kita akan tengok secara mendalam macam mana kita nak perform Nmap ni dan juga vulnerability assessment. Okay, so aku share screen lagi satu Okay, tadi kita dah tengok macam mana nak dapatkan IP address. Ini kita pakai ping. So korang kena ingat dalam korang nak buat hacking, sebelum korang buat hacking, kena follow semua step ni lah, supaya kita tak terlepas apa-apa maklumat. Contoh macam domain whois, web history. Web history ni tak berapa penting lah, tak berapa penting. Kecuali kalau korang ada nak dapatkan maklumat macam email pekerja dia, nombor telefon, mungkin website yang lama-lama dia ada simpan, macam tu lebih kurang. So kita boleh dapatkan maklumat kat sana. Kemudian ada DNS, ini kita pakai into DNS yang pasif punya. Kalau yang aktifnya kita pakai DNS 6 yang tadi kita tengok. Okay. Kemudian social media, yang ni aku lebih prefer guna OSINT. So OSINT ni apakah tools yang korang boleh cuba nanti? Okay. Sebab sebelum ni aku ada tunjuk yang Blackbird. Korang boleh tengok dekat aku punya TikTok. Aku ada tunjuk Blackbird OSINT. Kita masuk ke satu username, dia akan inamkan apa-apa. Sekejap aku tengok sini ada simpan lagi tak. Dia akan inamkan ataupun dia akan senaraikan apa-apa, orang kata apa, maklumat yang berkaitan dekat internet tentang satu-satu nama tu. Aku cari je ada tak. Aku dah padam takutnya. Tak apalah, korang boleh download je dekat aku buka jap. Korang cari Blackbird. So ini kira homework kan ni, Blackbird OSINT. So korang boleh cuba run dekat korang punya komputer. Cara nak run dia senang, kat Windows pun boleh. Ini aku dah cuba. Boleh run kat Windows, boleh run dekat kali Linux pun boleh. So dia tak susah lah, tak susah. Dia pakai Python. So korang cuba run dulu. Korang cuba letak nama korang, tengok apakah result dia. Sama ada result dia tu result yang bagus ke, result yang kurang bagus ke, korang boleh cuba. Cuma bagi pendapat peribadi aku, maklumat ni kalau kata kita cari orang yang popular, mungkin boleh lah. Kalau kata kita cari maklumat kita sendiri pun, aku rasa tak jumpa kat sini. Kalau macam orang artis-artis popular ke, boleh cuba lah. Okay, antara tools yang lain yang korang boleh cuba, Simple DNS 6. Yang ni pun aku punya code sendiri. Sebab aku try run DNS 6 dekat Windows tak boleh. So aku geram, jadinya aku buat code aku sendiri. So korang boleh cuba juga. Yang ni boleh run dekat Windows, boleh run dekat Linux. Korang pergi kat GitHub aku, korang cari Simple DNS 6.
So kat sini aku, sebab original DNS 6 diorang write dalam Perl. So bila nak run Perl dekat Windows, terutama sekali nak install modul dia memang agak susah. Jadinya aku develop satu code, aku develop dalam C Sharp, Java dengan PHP. So boleh run kat mana-mana lah. Kan susah sangat. So aku write sendiri. So yang ni simple lah, cara yang mudah untuk buat DNS enumeration. So sini ada code dia dan korang boleh cuba juga kat sini. Okay. Sebab bukan semua orang boleh effort nak install Kali Linux dalam laptop kan. So sometimes orang nak buat research, nak buat study, nak buat footprint, mungkin nak buat dekat ni sahaja, dekat apa? Dekat Windows saja. Okay, kemudian ada phone Infoga. Phone Infoga dengan email Infoga. So actually yang ni korang boleh cuba sendiri run. Infoga ni ada dua, satu phone, satu email. So kegunaan tools untuk Infoga ni, kalau untuk email, dia boleh mine kan, maksudnya mining lah. Dia akan cari mana email yang berkaitan dengan domain tu, dia akan listkan. Dia akan listkan untuk korang. So kita boleh mungkin macam organisasi kan, kalau kata jakim.gov.my, so kita boleh masukkan domain name jakim.gov.my, maka dia akan senaraikan semua email yang ada kat internet berkaitan dengan jakim.gov.my. Dan dia pun boleh brute force juga sebenarnya. Dia boleh brute force username tu juga. Bukan untuk hacking lah, dia untuk senaraikan email. Sama juga dengan phone Infoga. Cuma phone Infoga ni dia lebih kepada nak tengok kita punya carrier. Maksudnya maklumat macam nombor telefon tu, apakah dia punya provider Celcom ke, Maxis ke, SOX ke. Dia lebih kepada data yang macam tu lah. So yang ni semua korang boleh cari. Yang ni semua, keempat-empat tools ni semua free dan open source. So korang boleh cuba. Yang ni aku kira korang punya kerja sekolah ni, homework lah. Korang boleh cuba, korang boleh buat perform korang punya scan. Lepas tu korang boleh bincang dalam group Telegram balik. Macam tu. Bang, ajar game hacking bang. Game hacking Send ketupat. Terima kasih Din. Selamat tak bila server tu tahu information kita? Selamat tak bila server tu tahu information? Tengoklah information apa. Kalau sekadar dia tahu IP address, mungkin masih selamat lah. Sebab memang server ni memang diorang ada collect information kita. Kita pergi dekat website tu memang boleh collect kita punya maklumat macam IP address. Kalau kita enable location, dia boleh dapat kita punya location. Kalau kita allowkan kamera, dia dapat kita punya gambar. Allowkan mic, kita dapat record suara kita. Tapi semua benda tu perlukan permission lah. Kalau kita tak allow, kita tak dapat juga. Simple DNS 6 tu boleh run guna Termux tak? Boleh. Simple DNS 6 tu disebabkan aku write dalam banyak language. So korang dekat Termux tu boleh install PHP. Korang install PHP, korang run. Aku tak buat dalam Python lagi lah, tak sempat. Ini pun aku buat seharian juga 3 kod ni. Okay. Tak ada soalan Okay. Ni live public ke bang? Ni live public. Untuk private semalam. Private kita buat kelas footprinting juga, tapi lebih sensitif lah. Semalam punya kelas kita buat footprinting untuk social engineering. Dia agak lebih eksplisit lah tu private punya kelas. Okay, untuk tools ni, korang nanti kalau kata ada masalah nak install, korang boleh join. Apa beza Recon, Enum, footprinting? Sama je tu dengan scanning. Still confused dengan masuk sama. Dulu dekat dalam backtrack, diorang bezakan recognizer yang ada footprinting, fingerprinting. Kalau ingat lah dekat backtrack. Sebab tu Kali Linux diorang dah satukan, disebabkan zaman moden kita panggil OSINT, open source intelligence tu.
Dia dah gabungkan semua tau. Dia dah gabungkan footprinting lah, fingerprinting lah. So bila kita nak belajar tu, aku sebab aku terikat dengan syllabus yang lama, so aku memang akan susun lah footprinting dulu, fingerprinting. Sebenarnya recon tu sama lah. Recon tu dengan footprinting sama lah. Enam sama lah tu sama. Recon, enam, footprinting, scanning, fingerprinting, satu kategori lah tu. Dia bawah information gathering. Kalau tengok dekat baru punya Kali Linux, dia dah satukan information gathering. Dalam tu ada semua, termasuk dengan intelligent, OSINT. Okay. Okay, so aku ingat habis ke untuk malam ni. Ni live public ke bang? Ke private? Public public. Apa nama Thailand ni? Aku tak tahu nak sebut. Boleh Okay, kalau ada soalan nanti boleh terus tanya dalam group boleh. Nak private, nak PM aku pun boleh. Aku tak ada masalah. Kalau aku free, aku reply. So kalau kata korang duduk dekat area JB, Taman Yu nak jumpa pun boleh. Boleh set waktu lah. Okay, kita lepak mana-mana ke. Okay, so untuk malam ni, korang boleh cuba 4 tools yang aku bagi ni. Korang balik, korang cuba run. Kalau ada sangkut, bagi tahu kat aku. So mungkin kita boleh bincangkan sama-sama macam mana kita nak buat. Boleh So inilah dia fingerprinting, footprinting. So mungkin minggu depan kita akan tengok lebih mendalam sikit, iaitu fingerprinting. So tamatlah untuk pengajian malam ni. So aku memang target nak buat pendek-pendek je. Aku ingat nak buat setengah jam, tapi disebabkan yelah kita tak tahu waktu kan. Kalau kata boleh kekal setengah jam, senang lah. Sebab masing-masing penat kan, besok kerja lagi. Okay, so next class adalah hari Sabtu malam, kelas coding. Kita akan mula belajar programming dalam JavaScript. So kalau kata siapa nak join Google Meet, boleh masuk dalam aku punya group Telegram. Dekat bio TikTok aku ada, free je masuk. Kelas pun free. Kelas berbayar RM30 sebulan. Yang tu dekat Doxing. Doxing tu apa? Kalau kata untuk kelas private, korang boleh join Telegram dulu, cari admin, PM dengan admin Okay, boleh. So aku ingat tamat kelas malam ni. Aku ada soalan. Tak ada soalan Kalau tak ada soalan, aku nak ucapkan terima kasih kerana hadir. So kita jumpa pada hari Sabtu nanti. Okay, Assalamualaikum.